Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Suara saya okey ke? Okey untuk didengari dengan jelas. Subhanallah, terima kasih yang menunggu kuliahlah tahzan. Dijadualkan 11.30 pagi hari ini. Masya Allah, saya baru habis satu kelas. Sekejap lagi 12.45 di satu kelas lagi. Baik, tanpa membuang masa, kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Thumma Alhamdulillah. Syukur yang setinggi-tingginya pada Allah Subhanahu Wa Taala bertemu kita insya-Allah untuk tajuk sabar itu indah. Sabar itu indah. Didoakan insya-Allah semua yang bersama-sama kita. Terima kasih Kifli Zul yang respon. Alhamdulillah jelas. Okey, clear. Cantik Mas Liza Bagiran. Alhamdulillah. Baik, tidak sempat menyapa satu persatu, tapi ahlan wa sahlan yang hadir ke kuliah la tahzan. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, apa tujuannya adalah untuk memberi santapan rohani kepada kita. Kalau setakat bakul-bakul prihatin tu, insya-Allah Malaysia, masya-Allah, tahniah anda semua orang yang sangat prihatin. Jaga di keliling kita, saudara mara kita, jiran tetangga kita, kesayangan-kesayangan kita, bermula dengan yang kita kenal-kenal dulu. Allah yang pesan suruh kita jaga kaum kerabat kita. Okay? InsyaAllah tidak ada permusuhan, tidak ada saling hasad dendam, okay? Yang berpanjangan. Kita sudah di-COVID-kan oleh Allah lama dah. Maka kita nak dibagaimanakan lagi, kan? Kenapa kita tak mampu membelai, memujuk hati kita sendiri? Jangan sampai ada putus silaturahim. Okay, please sahabat-sahabat, sebab kita gigih nak merebut syurganya Allah. Dan tidak ada yang mengisi syurga jika hati masih berbekas bersisa dengan noktah kebencian. Okay, jadi semoga Allah redha pada kita insya-Allah. Tajuk hari ini, tajuk yang ke-25, sabar itu indah. Kita baca satu persatu. Baik. Menghiasi diri dengan sifat sabar merupakan akhlak orang-orang mulia. Menghiasi diri dengan sifat sabar merupakan akhlak orang-orang mulia. Jadi bila sebut perkataan mulia, siapa yang nak mulia tu? Kalau setakat mulia di sisi manusia, mungkin kita berusaha gigih, keras, kan? Kita jadilah ketua mana-mana kumpulan mungkin. Kita jadilah sahabat-sahabat dirahmati Allah, orang yang bertahta mungkin. Wah, nampak mulia di sisi manusia, macam mudah sikit, walaupun pun kena tetap bersusah payah. Tapi yang mulia di sisi Allah, subhanallah sahabat-sahabat, untuk jatuhnya pandangan Allah kepada kita dengan akhlak yang penuh mulia, tak lain tak bukan kena beramal lah, kan? Bikinnya serupa cakap, bukan bikin tak serupa apa yang dicakap. Faham Maknanya amalnya tu yang paling penting dilihat oleh Allah berdasarkan keikhlasan hati. Jadi bila disebutkan menghiasi diri dengan sabar merupakan akhlak orang-orang mulia, tidak mulialah kita di sisi Allah bila mana kita tidak memiliki sifat sabar. Diulang, tidak mulialah kita di sisi Allah bila mana kita tidak memiliki sifat sabar. Di atas dunia ada je mungkin bos-bos yang tidak bersikap sabar, sikit-sikit nak marah, sikit-sikit nak melenting. Contoh kan, tapi masih dimuliakan. Kerana apa masih dimuliakan? Sebab kalau kita banyak cekadak dengan dia, kita kena tendang daripada tempat kerja tu. Hujung bulan habis segala allowance kita kena potong. Contoh, masih dimuliakan sebagai bos kita, sebagai ketua kita. Tetapi diri kita sendiri, sahabat-sahabat dirahmati Allah, jujur setia dengan Allah tu sangat penting. Kalau kita tidak ada kesabaran, sikit-sikit kita nak melenting segala, mungkin masih dimuliakan oleh makhluk bernama manusia. Tapi Al-Khaliq, yakni Allah yang menciptakan kita, yang tahu apa ada dalam hati kita, tidak akan memuliakan kita. Jadi sekarang ni kita nak fokus. Nak jadi orang mulia, kena ada sifat sabar. Saya ulang, nak jadi orang mulia, kena ada sifat sabar. So dalam diri kita sendiri, bukan menuding-nuding, rasa jiran sebelah ni tak mulia langsung, kan? Rasa pak penakan aku ni tak mulia langsung sebab suka melenting, tak ada sifat sabar. Hey, sebelum kita pergi tuding ke orang lain, mai kita tunjuk diri kita sendiri dulu. Kita letakkan tangan di dada kita. Aku ni macam mana level sabar aku ni, ya Allah? Sabar ke aku ni? Kalau sikit-sikit nak marah, sikit-sikit nak menyeringai je kita ni kan, Allah, cengih sungguhlah kita ni. Sabar, Masya Allah, sebab kita nak bertahta mulia.
Itu baru rangkap pertama. Subhanallah. Mereka menghadapi kesulitan hidup dengan berlapang dada. Bohonglah kalau kata kita jadi manusia ni tenang, lapang je, tak ada kesulitan hidup ke langsung? Oh hebat, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Hidup ni pentas ujian. Tak ada siapa yang sentiasa akan berada di tahta atas tanpa terjatuh ke bawah. Tak ada siapa yang up sentiasa tanpa down. Kan? Jadi up and down tu biasa. Pusingkan roda, sekejap berada di atas, sekejap berada di bawah, itu biasa. Tapi bila tiba kita sedang dilenyek, sepertinya roda yang berada di bawah, perit, sakit, pedih, sahabat-sahabat, kita masih boleh berlapang dada, tidak mudah menyerah, serta penuh kepercayaan diri. Itu orang hebat. Okey? Kerana itu, jika kita tidak bersabar, apa lagi yang kita boleh lakukan? Ustazah, betul, tayar basikal ni, tayar kereta ni, roda apa saja ni memang berpusing. Kan? Sat ada kat atas, sat ada kat bawah. Boleh tak Ustazah saya nak ke atas je, tak ada kat bawah? Kita lah tahzan ni semua orang dewasa, sahabat-sahabat. Jom kita fikirlah Sat, apa benda yang menyebabkan kita boleh bergerak sampai kepada satu-satu destinasi tanpa tayar tu berputar? Kita ni siapa? Zam-Zam ala Kazam ke? Duduk atas tu, toeng, tiba-tiba terbang. Kita ni siapa, sahabat-sahabat dirahmati Allah, untuk aku nak sampai ke sana tanpa ada pergerakan? Bila namanya bergerak, kalau berjalan kaki, mungkin kita terlanggar batu kerikil, mungkin kita terjatuh sekejap. Sahabat-sahabat, bangkitlah semula. Roda pun bila berada di atas, oh lega sikit aku. Bila berada di bawah, lah terpenyik, sakit, perit. Macam tu kan? Maknanya mesti dilalui. Okey? Jadi apa lagi yang kita nak pilih? Kak, boleh ke Ustazah saya nak ke atas je? Boleh, tapi agak akan duduk je lah kat situ. Sampai bila Ustazah? Sampai kiamat. Tak bergerak pun, duduk je lah kat situ. Tak ubah macam orang mati. So kalau namanya hidup, mesti ada pergerakan. Sekejap di atas, sekejap di bawah. Itulah hidup penuh dengan ujian. So terima, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kalau kita selitkan dia, pasakkan dia betul-betul dalam minda dan hati kita, okey, biasa je. Tidaklah melenting melampau. Tidaklah kita rasa nak nangis berkurung dalam bilik saja. Takkan selesai masalah aku ni, terjun atas bangunan lah settle. Settle masalah yang jauh lebih besar akan timbul. Ingat, segalanya tidak hanya berakhir dengan mati. Selepas mati itulah bermula kehidupan yang sebenar. Abadan abada. So apa sangatlah yang kita tempuh dengan perit ketika hidup di dunia, kalau susah payah kita ini boleh menjadikan kita memetik hasil-hasil di kampung akhirat kelak. Subhanallah. Apakah anda mempunyai penyelesaian yang lain selain daripada bersabar? Kan? Ada cara lain ke Kak nak sampai ke sana tanpa tayar tu berputar? Ada Ustazah? Suruh orang angkat kereta saya ni. Orang yang angkat tu pun kena berjalan juga. Mau jatuh akak lebih dahsyat, larat ke dia nak angkat kereta akak tu dengan saiz tubuh akak yang macam tu? Betul juga Ustazah, memang kena berjalan juga. Yes, akan sekejap di atas, akan sekejap di bawah. So apa lagi pilihan kita saat kita terkebawah, saat kita diuji, saat kita terduduk, selain daripada bersabar? Habaq mai? Kan sahabat-sahabat? Tu juga Ustazah, kita orang yang ada akal sahabat. Kita boleh berfikir, jangan terlampau ikutkan emosi. Gunakan akal, kita mulia kerana Allah beri kita akal. Kalau kita belah minta maaf kepala lembu, kambing, apa sahaja binatang, semua ada otak, tetapi mereka tak punya akal. Jadi tak pelik mereka masuk rumah orang suka hati sahaja, kan, ambil makanan orang suka hati sahaja, dan mereka tidak dihukumkan. Monyet, dosa, tak. Kita je yang ada dosa dan pahala. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita tidak ada pilihan selain daripada bersabar. Dan apakah anda mengetahui senjata lain selain daripada kesabaran untuk menghadapi persoalan hidup? Ada sesiapa ke yang boleh khabar kat saya? Kan? Kitab ni kata, Ustazah tolong baca saja. Selain daripada bersabar. Sebab itu Ustazah Zai bila dijemput untuk kenduri kahwin anak-anak murid, kadang-kadang kan, Ustazah usaha untuk bersalaman dan berbisik dengan pengantin perempuan. Selain barakallahu alaikuma, minta Allah memberkati mereka berdua, tapi Ustazah bisik. Ustazah tak boleh cakap panjang ni, ini hari awak ni. Ustazah nasihat saya, sabar. Tu je Ustazah. Ya, sabar adalah satu-satunya suplemen yang paling berharga dalam perkahwinan. Lepas tu suami dia dengar,
Saya tahu Ustazah, saya pilih dia ni sebab dia wanita yang paling sabar. Baru duduk atas pelamin, wanita paling sabar konon. Okey, maksudnya dia kata apa? Saya pilih dia sebagai isteri sebab dia adalah wanita yang sabar saya kenali. Ya, tahniah, anda berdua orang yang sabar. Allah jumpakan jodoh sekarang bersanding di atas pelaminan indah. Percayalah, gejolak badai dalam rumah tangga ni akan sentiasa datang. Kamu harus menggandakan sabar, wahai suami. Kamu isteri harus menggandakan sabar. Tidak ada kebahagiaan yang akan muncul tanpa kita mengganda-gandakan sabar dalam rumah tangga. Tadi cakap sepatah je sabar, tapi sebab pengantin menjawab, kena terangkan lagi lah. Sahabat-sahabat, sabar. Okey? Jadi suplemen apa? Pakailah produk apa nak cantik bagi suami lawa, tapi tak ada sabar. Yang bagi suami lawa, bagi isteri lawa. Tak ada sabar, tak jalan. Tak bahagia. Ramai ni ibu-ibu kita, ayah-ayah kita yang menonton. Akui dengan sabar sambut wedding anniversary yang ke-40. Betul tak? Kalau tak ada sabar, innalillah, khalas, habislah semua. Baik, apakah lagi kita tengok? Masya Allah. Suatu ketika seorang tokoh menghadapi berbagai musibah yang datang silih berganti. Tak dinamakan tokoh lah kalau tak hidup kan. Tak dinamakan tokoh lah kalau tak hebat. Seorang tokoh menghadapi berbagai musibah yang datang silih berganti. Dalam hidupnya ni silih berganti musibah, sahabat-sahabat, ujian hidup lah. Dan juga berbagai kesulitan yang berlumba untuk menghancurkannya. Maksud, Ustazah, saya ni lepas satu, Ustazah. Dah jatuh, timpa tangga saja tak cukup timpa, siling rumah timpa, bumbung habis ranak jatuh. Lepas tu apa lagi timpa kamu? Langit-langit timpa saya sekali. Ni ibarat kita orang Melayu dah jatuh ditimpa tangga macam dia seorang je lah masalah teruk. Setiap kali selesai daripada satu kesulitan, kesulitan yang lain pula datang mengunjungi. Ni satu-satu. Subhanallah. Meskipun demikian, ternyata ia mampu menepis segala kesulitannya itu dengan kesabaran. Boleh menepis segala kesulitan dengan kesabaran. Dan menjadikan kepercayaannya terhadap Allah sebagai perisai diri daripada kehancuran. Ingat lagi Ustazah Zai selalu bahas ubat stres dalam Quran ni ada 2S. Orang selalu kata, saya stres lah Ustazah, sampai bila semalam angka COVID 20,000 lebih. Saya stres lah Ustazah. Ni macam dia seorang je yang stres. Kan? Sifirnya Quran, sahabat-sahabat, stres tu ubatnya 2. Kan? Kita sabar dan solat. Solat dan sabar. Solat itu adalah doa. Doa yang besar dalam kehidupan kita ada dalam solat. Sebab tu orang beriman dia tak tinggal solat. Solat, sahabat-sahabat. Dah solat dah Ustazah, masalah saya tak settle, maka sabar. Kan? Memilih untuk sabar sahaja tanpa solat, anda gagal. Memilih untuk solat saja tanpa sabar, anda gagal. Bahkan bertambah-tambah lagi sulit. Sebab kita tak ikut formula Quran, sabar dan solat. Jadi sahabat-sahabat, cerita sabar ni menjadikan kepercayaannya terhadap Allah sebagai perisai diri daripada kehancuran. Mana ada kita berdoa, ya Allah hancurkan aku. Itu lain punya wirid tu, hancur tu lain tu kan sahabat. Tak ada yang kita berdoa hancurkan aku, tak ada. Okey, maksud kita ni, kita nak jadikan diri kita ni ada perisai daripada kehancuran. Azab neraka Allah tu sudah segala kehancuran di dalamnya. Kita minta waqina azabannar, jauhkan dari neraka ya Allah. Sebab kita tak nak dihancurkan dalam nerakanya Allah. Kat dunia pun kita tak nak diazab Allah dengan kehancuran. Sakit sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita tak nak hancur. Seorang yang tidak mau hancur rumah tangganya, sabar. Orang yang tak mau hancur kerjayanya, sabar. Orang yang tak mau hancur segala-gala dalam hidup ini, sabar. Nak bagaimana lagi? Ustazah sampai bila ni dah 20,000 lebih? Sabar. Kalau tidak hancur sahabat-sahabat dirahmati Allah. Penat kita setahun lebih ber-PKP ni, pandemik ni macam-macam yang kita dah buat. Saya dah nak singsing lengan ni Ustazah, hilang sabar. Hang nak pergi mana hilang sabar pun? Saya nak pergi bom rumah presiden sekian. Contoh sahabat-sahabat, na'udzubillah kan. Kau dapat apa buat macam tu? COVID tu boleh berakhir ke? Tanpa izinnya Allah. Kita sekarang ni sedang dalam sabar. Inilah sahabat-sahabat modul yang paling utama.
Jadi kita nak sebutkan apa? Kalau kita tak nak hancur. Tapi kalau orang yang sukakan kehancuran, memang pelik dia hidup ni, memang sepertinya berjalan kaki ke atas, kepala kat bawah, terbalik kot segala. Ada juga pesen manusia macam ni. Saya memang berdoa supaya saya nak hancur je Ustazah. Pelik sungguh. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Okey, demikianlah yang dilakukan oleh orang-orang mulia dan terhormat itu. Tokoh-tokoh yang disebutkan tadi. Macam mana kita sekarang kan sahabat-sahabat, Allah tak payah pergi dekat tokoh-tokoh pemimpin lah kan. Sahabat-sahabat kan ramai pula Ustazah ni side mana ni tiba-tiba pemimpin dah pula. Kita cerita pasal Khatis lah, Khatis. Kan? Kata Ustazah dia tu orang kecam macam mana pun senyap je. Lepas tu jadi macam mana kes dia tu, saya pun tak sempat baca. Tak, senyap je macam tu. Kenapa senyap? Sebab dia sabar. Cuba kalau dia hilang sabar, dia lawan dengan jabatan netizen ni, apa kita boleh dapat? Sahabat-sahabat dirahmati Allah, tak dapat apa. Allahu Akbar, silat hari bulan, elok je stay at home. Kereta Ustazah pun bateri kong dah baru ni, merajuk dia, tak pernah dibawa berjalan. Silat hari bulan, na'udzubillah, kereta kita siang pagi-pagi, buka gate, tengok-tengok kereta kena simbah cat. Kereta orang pancit kan, orang buat dajal pada kita. Pasal apa ni? Sebab mulut kita yang hilang sabar ni lah. Kan kita hari ni aku dah hilang sabar, aku nak hentam engkau balik. Besok-besok kita juga yang makin hancur. Kenapa ni orang duk pedajal teruk sangat macam ni? Saya rasa orang tu marah sebab saya semalam balas balik apa yang dia cakap. Selama ni awak diam, okey je. Itulah dia diam, dia kalah lah Ustazah. Kita boleh dapat kemenangan sahabat-sahabat. Jawapan kepada segala kebanyakannya adalah dengan diamnya seorang yang terhormat. Sebab itulah orang beriman ni hebatnya, bila dia bercakap, cakapnya tu adalah zikir. Bila dia diam, diamnya tu sedang berfikir. Dia geram juga, rasa nak angkat tangan juga, nak balas juga. Manusia biasa kan sahabat, tapi dia berfikir. Kalau aku balas orang macam ni, apa aku dapat? Baik aku memilih untuk sabar. Akhirnya senyap, sunyi. Kan? Orang pun tak ada lah timbun-timbun komen sampai 100,000. Hampa baca pula. Syok pula jadi netizen, ada pula masa nak baca semua. Ustazah, saya tadi baca komen yang ke 150,000. Astaghfirullahalazim. Apa yang duk buat? Solat zuhur dah ni? Belum Ustazah, 3.30 kan boleh solat. Ya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dah tolong dah mak ayah suruh pergi kedai tadi. Tak, besok kan ada mak. Besok kan ada kena bading dengan kain batik. Macam itulah kita. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab apa? Sikap orang terhormat. Orang terhormat, orang yang mulia di dalam berjuang, Masya Allah, melawan setiap dugaan dan mencampakkan semua kesulitan hidupnya terkapar di atas tanah. Satu nafas tu saya baca. Orang mulia, tokoh-tokoh terhormat yang hebat, sahabat-sahabat, berjuang melawan setiap dugaan dan mencampakkan semua kesulitan hidup terkapar di atas tanah. Fokus dia adalah perjuangan dalam hidup ni. Tengok semalam kita kematian Al-Fadil, Ustaz Fadli Yusof. Masya Allah, viral semalam. Bila dah mati orang baik-baik ni, di zaman ada media sosial ni, baru kita tahu, ya Allah, Ustazah mengislamkan orang. Kan, di bumi Sabah tu sampai 2,000 lebih orang. Ya Allah Ustazah, akhlak dia, ya Allah. Ya Allah Ustazah, boleh melahirkan anak-anak yang soleh-soleha. Ya Allah Ustazah. Orang tu tersenyum. Subhanallah, dah jadi jenazah. Semoga kita tiru segala kebaikannya. Kita pohonkan ampun segala dosa-dosanya. Baik macam mana pun manusia tetap ada dosa dengan Allah. Sebab kita bukan maksum. Dan orang-orang hebat ni dalam perjuangannya, sahabat, kalau kita bolehlah interview kawan-kawan karib dia, anak-anak dia, sudah pasti bukan sedikit cabaran. Bukan sedikit sulit. Tu dekat bumi Sabah pula tu, bukan sedikit sulit. Tapi dia mencampakkan kesulitan semuanya terkapar di atas tanah. Makna kesulitan yang dia lalui ini, Masya Allah, adalah sulaman-sulaman dalam hidup. Fokus dia bukan untuk sulit itu. Inna ma'ala usri yusra. Usri sulit, sedang Allah siapkan bersamanya yusra, mudah. Dia bukan fokus pada usri ni, sebab usri ni yang perlu dilalui di dunia sementara. Tapi yang dia nampak, setelah Allah sedang beri usri kesulitan ini, Allah sedang siapkan yusra. Jadi dia berlari sepertinya seorang pelari maraton. Olimpik sekarang kan, pelari maraton, dia tak nampak dah segala halangan. Orang tu juara tahun lepas tu,
orang ni segini, dia tak nampak yang tu dah, yang dia nampak garis penamat. Akulah juara kat situ. Cewah macam coach apa dia, pelari pecut negara lah pula Ustazah. Masya Allah sahabat-sahabat, sebab dia tahu begitulah. Allah sedang beri sulit, Allah juga jamin bersamanya ada mudah. Maka bukan sulit ni, tempuh saja. Hikmahnya nanti adalah mudah. Bagi siapa? Orang-orang yang sabar. Masya Allah. Tengok cerita Abu Bakar, sahabat-sahabat As-Siddiq. Allahu Akbar. Ketika beberapa orang sahabat menziarahi Abu Bakar radhiyallahu anhu yang sedang terbaring sakit. Sahabat Nabi yang paling akrab diuji juga dengan sakit. So siapa kita nak rasa kebal tanpa sakit? Okay, sahabat-sahabat tahu ke siapa manusia yang tak pernah sakit langsung dalam hidupnya? Itulah dia Fir'aun. Tak pernah sakit. Sebab itulah Masya Allah dengan istidraj, Allah beri, sihat, kaya, segala Allah beri. Akhirnya makin lupa, makin jauh, hatta mengaku dirinya Tuhan. Wa na'udzubillah min zalik. Inilah sebesar-besar kemungkaran dan kemurkaannya Allah. Baik sahabat-sahabat, para sahabat berkata kepada Abu Bakar saat sakitnya Abu Bakar itu, apakah perlu kami panggilkan seorang tabib untuk mengubatimu? Kita biasalah ziarahkan kawan kita sakit, ini dah jumpa dah doktor ni, dah pergi dah klik, dah makan dah ubat ni. Jawab Abu Bakar radhiyallahu anhu, seorang tabib telah memeriksa ku, dah maknanya dia dah berikhtiar. Tabib dah datang, dah periksa dia. So para sahabat bertanya, apakah yang dikatakan olehnya? Abu Bakar tak jawab pun, doktor suruh gini, suruh makan ubat ni, tak jawab. Tapi apa jawapan dia? Allah meremang bulu roma. Ini ada dalam surah Al-Buruj. Tak silap Ustazah, nanti kita boleh rujuk. Inni fa'alul lima yurid. Inni fa'alul lima yurid. Sesungguhnya aku boleh melakukan apa sahaja yang aku mahu. Siapa yang bercakap ni sahabat-sahabat? Allah. Abu Bakar mengulang kata-katanya Allah. Maksud, kita pilah berubat ikhtiar macam mana, itu pahala bagi kita yang berusaha. Tapi soal Allah nak sembuhkan atau tidak, kehendaknya Allah. Inni fa'alul lima yurid. Allah pernah menyebutkan kalimah demikian dalam kalamnya. Jadi orang yang betul-betul hafal akan Quran, cara hidupnya adalah Quran, dia tak pernah jemu berusaha, dia tak pernah putus asa dalam usaha dan doanya. Tapi bila ditanya bagaimana, inni fa'alul lima yurid, sesungguhnya Allah berkehendak. Allah nakkan apa saja, aku kena terima, sebab ini kehendaknya Allah. Dah berubat sakit lagi, kehendaknya Allah. Dah berubat sehat, kehendaknya Allah. Kita berdoa angkatlah COVID ini, masih lagi makin naik, kehendaknya Allah. Inni fa'alul lima yurid. Kata-kata orang ahli syurga ni sahabat buat kita meremang. Ya Allah, aku tak macam ni pun rasa. Aku rasa kalau aku dah jumpa doktor pakar paling hebat, aku mesti sembuh. Aku rasa kalau aku dah berhabis segala duit aku mesti sembuh. Nah, kalau dah macam tu Ustazah, baik tak payah berikhtiar. Kesian orang yang faham macam tu. Tugas Allah campakkan kita di dunia ni untuk sentiasa berikhtiar. Kerana ikhtiar itulah lambangnya gigih seorang manusia yang nak merebut redanya Allah. Jadi jangan pernah mengambil kerja Allah. Kita akan stres tak habis-habis. Kan kerjanya Allah memberi hasil. Kerjanya kita berusaha. Usaha tanpa jemu. Doa tanpa berhenti. InsyaAllah kita akan bertemu. Satu hari nanti akan didatangkan oleh Allah dengan nikmat yang paling puncak. Mungkin tak kat dunia, tapi di kehidupan kita selepas mati yang tidak ada mati-matinya lagi. Faham sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita pergi next perenggan. Bersabarlah. Akan tetapi ketahuilah bahawa anda tidak mampu bersikap sabar. Dia dah tahu dulu dah. Anda tidak mampu bersikap sabar kecuali atas pertolongan dan taufik dari Allah. Sebab itu Ustazah sebut, sahabat-sahabat dirahmati Allah, nak sabar, nak jadi orang baik, nak tahan diri daripada marah-marah, apa sahaja, bukan asbab kita. Hatta kita boleh bentang sejadah subuh pagi bersolat tu, izinnya Allah, kehendaknya Allah yang memilih kita. So Ustazah, anak saya yang tak bangun-bangun dah kejut tu pun kehendaknya Allah lah. Maka besok saya tak payahlah kejut kalau Allah berkehendak. Dia bangunlah. Kalau Allah tak berkehendak, biarlah dia mati dalam keadaan tak solat tu. Ibu yang hebat kan dah membiarkan anak dalam maksiat, dalam dosa.
Di situlah usaha kita ibu-ibu. Sebab itu setiap kali kita ajak, setiap kali kita bagi tahu, setiap kali kita tegur, setiap kali kita sentuh tubuh anak kita, kejut solat, di situ pahala dah mengalir masuk dalam account book kita. Nanti akan terbentang di hadapan Allah. Kalau ibu-ibu sudah putus asa, lantak, bang, dah besar-besar tu nak sembahyang, tak nak sembahyang, sudah. Kesian. Sedangkan anak-anak itu sampai umur berapa pun adalah amanahnya kita. Sebab tu Allah pilih anda hanya berdakwah di dalam rumah. Faham maksudnya? Ada pendakwah-pendakwah kita tak payah dah kejut anak, suami semua dah elok, dah berjemaah pergi kat masjid. Jadi kat mana dia nak kumpul pahala? Mungkin terpaksa dia bercakap kepada kaum kerabat, kepada orang di luar rumahnya. Jadi Allah nak pilih kita lebih mudah sebenarnya. Kejut orang sebelah, geramnya tak bangun lagi, pindah bilik sebelah lagi. Jangan kita pula tak sempat solat, duk kejut-kejut mereka ni. Sebab itu adalah sabarnya, ya Allah. Betul Ustazah, kalau tak sabar jirus air panas, jangan kak. Tak ada anak dah lepas ni kalau jirus air panas. Orang-orang melecuh habis, akak juga yang susah, kan? Sebab ni semua untuk melatih sabar kita, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi beritahu kepada diri, aku takkan sabar kalau Allah tidak beri pertolongan, tidak beri taufik kepada aku ni. Maksudnya, bila dihentak dengan ujian yang memerlukan sabar, ya Allah, aku tak terdaya untuk menolak ujian ni, ya Allah. Aku tak terdaya untuk meletakkan angka COVID ni zero sekarang ni, ya Allah. Aku hanya berusaha, aku hanya patuh dengan apa yang dikehendaki oleh-Mu, ya Allah. Maka sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita sebut, anugerahkan aku petunjuk, hidayah dan taufikmu untuk aku bersabar menempuh ujian ini, ya Allah. Untuk aku menjadi hamba-Mu yang sabar dalam pandemik ini, ya Allah. Kita minta dengan Allah, sahabat, jangan pernah sombong. Sabar tu kita tak boleh beli dekat pasar malam. 2 kilo sabar please, tak ada, kan? Kita kena minta pertolongannya Allah. Sebab tu ada orang yang diuji tapi sabar. Hubungan hatinya dengan Allah sangat kuat. Ada orang diberi ujian juga tapi hilang sabar. So kita kena minta dengan Allah, anugerahkan aku sabar. Sebab itu ketika Nabi Ismail didatangi oleh ayahnya nak kabur ni, Allah suruh aku sembelihmu. InsyaAllah ayah, engkau akan mendapati aku adalah orang-orang yang sabar. Kerana dia tercantum hati dengan Allah walaupun kecil lagi. Sahabat-sahabat belum jadi orang dewasa lagi. Ayahnya juga tercantum hati dengan Allah. Ibunya juga tercantum hati dengan Allah. Luar biasa keluarga Ibrahim. Kuatnya pengorbanan mereka, tebalnya sabar mereka. Kita tak mampu meniru sahabat-sahabat. Biarlah kita dapat sikit cebisan itu pun dah cukup cantik. Bersabarlah sebagaimana kesabaran orang yang yakin akan datangnya pertolongan Allah. Dalam kita sabar ni sahabat, kenapa kita masih mampu tersenyum? Kenapa kita masih mampu bersangka baik dengan Allah dalam sabar kita? Kerana kita sangat yakin pertolongan Allah akan sampai. Tadilah, inna ma'al usri yusra. Kisahnya sahabat boleh berlari-lari bertemu Rasulullah. Aku dapat musibah. Pasal apa pula dapat musibah, duk berlari-lari macam orang syok je ni? Sebab bersama sulit ini Allah sedang siapkan untuk aku kesenangan. Tu dia hebatnya sahabat. Dia letak tepi, lempar tepi sulit itu sebab yang dia fokus sekarang senang yang akan datang. Dia tahu sekarang dia sedang sulit, dia hanya fokus kepada pertolongan Allah. So, kenapa confident sangat pertolongan Allah akan datang? Memang Allah janji. Allah takkan mungkir, bos saya janji nak bayar gaji hujung bulan, hujung tahun ni ada bonus, ternyata tak boleh bagi. Kenapa tak boleh bagi? Dia janji hari tu beria-ria. Rupanya COVID. Apa dah lagi nak bagi bonus? Office pun dah tutup. Macam itulah. Kita tak boleh pegang sangat janji manusia sebab belum tentu akan berlaku. Tapi janjinya Allah, bagi orang yang sabar, pasti Allah akan berikan berita gembira, yakni pertolongan Allah. Subhanallah, kita akan kuat dengan sabar kita sahabat. Dan orang yang mengharapkan terhapusnya dosa, orang yang mengharapkan pertolongan Allah, orang yang sentiasa bersabar, orang yang mengharapkan pahala daripada sabarnya itu, orang-orang yang tahu akan sebaik-baik tempat kembali, orang yang mengharapkan pahala dan orang yang mengharapkan terhapusnya dosa. Ada orang kata, Ustazah, kita kena bertaubat kan kalau kita berdosa? Yes, kalau tidak Allah tak akan ampunkan. Kan? Allah tu maha pengampun, Allah tu maha penyayang. Kita bertaubat dengan Allah atas segala dosa kita. Ustazah, ada ke orang dah bertaubat tapi Allah tak terima dosanya? Mungkin ada, semoga bukan kita.
Sebab Allah nak tengok keikhlasan kita dalam taubat. Kesungguhan kita, adakah kita dah taubat, dah tahu dosa buat lagi, dah tahu dosa buat lagi. Dulu kita berbuat dosa kerana kita jahil. Dulu kita berbuat dosa kerana kita lemah, orang muda, tunduk dengan nafsu. Sekarang dah tua-tua dah bertaubat. Tapi Acik takut Ustazah, dosa Acik sebesar gunung. Kalau Ustazah tahu Acik punya dosa dulu, Ustazah tak nak kawan dengan Acik. Jangan cerita kat saya, Cik. Saya pun tak nak tahu. Sebab saya sayang Acik kerana Allah. Kalau saya tahu dosanya Acik yang sebesar gunung tu, saya takut hati saya yang jahat ni. Aku tak mau kawan lah dengan Acik ni, banyak dosa rupanya. Kan terpalit dekat aku yang suci ni. Konon, na'udzubillah. Faham? Syaitan membisik-bisikkan kita dengan kejahatan. Jadi sahabat, kalau kita takut taubat kita Allah tak terima, takut, ini orang beriman, khauf dan raja. Rasa takut, amal soleh aku ni mungkin ada cacatnya. So apa lagi? Dengan setiap kali kita sabar, memang bulu roma nak cakap. Ya Allah sahabat, setiap kali kita sabar, apa yang Allah beri pada kita, bentuk ujian apa, kita pujuk hati kita, aku nak sabar. Setiap kali kita mengambil keputusan untuk sabar, setiap kali itu Allah hapuskan dosa. Contoh sahabat-sahabat, kita ada 10 dosa yang belum terampun. Allah beri satu ujian, sabar, delete satu dosa. Allah beri lagi ujian selagi hidup. Kita dah solat taubat, dah sedekah, dah banyak segala, tapi kita orang yang hilang sabar sentiasa. Ustazah, saya ada jiran ni rajin sedekah. Baiknya Ustazah bercakap, tapi dia selalu hilang sabar. Sepak anak dia, kan, tengking-tengking isteri dia. Saya ada Ustazah jiran macam tu. Sayanglah, belum tentu solat taubat dia memungkinkan dia ke syurga. Belum tentu sedekah dia yang banyak tu memungkinkan dia ke syurga. Tetapi sabar dia tu sahabat boleh menggugurkan dosa-dosanya. Subhanallah. Ini yang kita nak faham. Ya Allah, faham. Patutlah nak masuk syurga tu bukan dengan solat, bukan dengan zakat sahaja, bukan dengan haji saja. Tapi tengok Rasulullah, tingginya sabar Rasulullah, patutlah jadi penghulu syurga. Jadi kita yang dulu selalu hilang sabar, now kita dah banyak belajar macam-macam, tolong tahan diri. Aku nak jadi orang yang sabar. Nampakkan janji Allah yang ini. Aku banyak dosa setiap kali aku sabar. Anak-anak pelik. Mama, kenapa pelik sangat? Kenapa kawan mama buat jahat macam tu, mama boleh tak lawan? Biarlah awak nak buat apa pun. Dalam hati kata, kau tak tahu mama kau dulu dah banyak lawan orang dah. Macam tu kan sahabat-sahabat. Sekarang ni aku dah bertaubat, aku tak nak. Biarlah sabar. Anak kita pula sing-sing dengan, mama ni sabar sangat dengan orang. Macam tu kan kadang-kadang. So kita cakap lah. Sebab kita nampak janji-janji Allah, saat kita bersabar, Allah sedang hapus dosa. Faham tak sahabat-sahabat dirahmati Allah? Supaya bila kita faham ini, orang tak faham kenapa kita terlalu sabar. Jangan tak faham, sahabat-sahabat. Sebab orang yang sedang bersabar itu sedang sepertinya melihat dosa-dosanya didilit oleh Allah satu persatu. Subhanallah. Baik, bersabarlah. Meskipun anda menghadapi berbagai persoalan hidup dan menghalangi jalan yang akan anda tempuhi. Sesungguhnya, apa sahaja halangan yang kita akan tempuhi sahabat, memang akan sentiasalah. Kita lumba lari berpagar, lompat lari berpagar, apa benda tu kan. Kenapa ada halangan-halangan tu? Kita duk yang tak minat sukan tu Ustazah ni kan, sahabat-sahabat rahmat Allah. Buang aje lah pagar tu ke tepi, apa susah. Orang main bola, Ustazah kata letak je lah bola banyak-banyak kat situ, apa susah. Ustaz duduk gelak je kan. Dia minat sukan, Ustazah tak minat sukan. Gurau je sebenarnya suami isteri. Tapi kenapa ada halangan-halangan? Begitulah definisi hidup. Dan setiap halangan itu kita perlu tempuh dengan sabar. Sesungguhnya pertolongan Allah akan datang setelah kesabaran. Kelapangan akan datang setelah kesusahan. Subhanallah. Kelapangan akan datang setelah kesusahan. Dan kemudahan akan datang setelah kesulitan. Allah sebut dalam Quran, Ustazah Zai dah baca tadi, inna ma'al usri yusra. Masya Allah, latih minda kita bukan nampak yang di dunia, yang sulit sekejap ni, tapi nampak jaminan Allah untuk bahagia yang selamanya di sana. Allahu Rabbi. Baik, saya telah membaca beberapa, kata Dr. Aid Al-Qarni berkongsi kisah kan. Ustazah Zai kalau dalam ceramah selalu saya hari itu bla bla bla. Dr. Aid Al-Qarni dalam penulisan dia
saya telah membaca beberapa biografi tokoh terkenal di dunia dan saya terpegun dengan besarnya kesabaran dan agungnya ketabahan mereka dalam menghadapi berbagai macam dugaan yang datang terus-menerus. So Ustazah Zai bila baca statement macam gini, Ustazah pun kata, ya Allah, aku pun, saya sahabat-sahabat Ustazah Zai suka sangat daripada zaman sekolah dulu. Antara bahan bacaan yang saya suka adalah tokoh-tokoh yang memberi inspirasi. Tak kisahlah, sudah pastinya dah tokoh-tokoh agama. Sahabat-sahabat dalam sirah, dalam apa sahaja kita, ya Allah, hebatnya, patutlah Allah sayang dia, patutlah Allah jamin dia syurga. Selain itu juga suka membaca tokoh-tokoh businesswoman kan. Okey, Ustazah buat apa tiru tu businesswoman tu, tudung pun tak pakai. Kita doakan dia, semoga Allah beri hidayah sahabat-sahabat sebelum matinya dia menutup aurat. Tapi yang saya takjub, tengok dia ni macam mana, dulu modal zero, sekarang dah ada syarikat yang begitu besar, anak syarikat berapa banyak. Wah, saya suka baca. Sebab apa saya suka baca sahabat? Rupa-rupanya di sebalik semua dia nak sampai ke puncak tu, super sabarnya manusia. Patut datang kejayaan. Super sabar. Kebanyakan personality yang hebat ni bila kita baca, memang orang yang sabar. Subhanallah. Nanti kan Ustazah Zai di hujung-hujung, patutlah aku tak dapat macam ni lagi, ya Allah, aku ni tak kuat sabar ni, tak cukup lagi sabar aku ni. So menyalahkan diri sendiri. Sebab kita tak cukup sabar, kita belum begitu berjaya. Sebab kita belum cukup sabar, kita belum jumpa jalan keluar. So upgrade lagi sabar kita. Tengok kata Dr. Aid Al-Qarni, dia dapat berbagai macam dugaan yang datang terus menerus, masih sabar. Bagaikan air dingin yang menitis di atas kepala mereka. Orang hilang sabar ni dia panas. Sahabat, rasa kalau kita mandikan dia, terkapai-kapai, lemas kan. Kau hilang sabar sangat, nah aku mandikan kau. Diibaratkan dia mendapat air dingin yang menitis daripada kepala mereka. Subhanallah. Akan tetapi daya tahanan mereka tetap kukuh, bagaikan kukuhnya gunung. Bagaikan kukuhnya gunung. Kebenaran menancap kuat ke dalam diri mereka dan mereka sedar. Orang yang sabar ni dia tahu apa kebenaran. Itu yang kata terpasak di minda mereka. Hanya orang yang sabar yang pasti menang. Masya Allah. Mana tadi hilang? Kebenaran terpasak kuat ke dalam diri mereka dan mereka sedar bahawa waktu di dunia ini sangatlah singkat. Sampai bila Ustazah saya nak sabar? Dah 60 tahun dah saya hidup ni, cik. 60 tahun. Masya Allah, tak tahu umur 60 tahun satu hari cik meninggal. Kan sahabat-sahabat, berbaloi sabar kita 60 tahun tu. Kan? Tapi kalau kita dah sabar 30 tahun, hanya selepas 3 hari kita nak dimatikan oleh Allah, dalam 3 hari tu kita hidup sebagai orang yang tak sabar, sia-sia sabar kita yang 30 tahun. Masya Allah, tabarakallah. Kalau kita faham, ya apa guna aku ni putus asa daripada sabar ni? Sabarlah sampai bila? Sampai mati. Sampai mati kita kena sabar. Sahabat-sahabat, sebab ini modalnya untuk kita mendapat kebahagiaan selepas mati. Dan wajah mereka bila orang sabar ni kembali bersinar, memancarkan cahaya seiring datangnya mentari kemenangan, keceriaan dan masa pertolongan. Kita selalu, Ustazah, dia tu macam-macam Allah uji dia. Tapi tengok muka dia, tak ada pakai make up, tak ada apa, rasa macam ceria, elok, bahagia je. Datang daripada hati yang penuh dengan sabar. Subhanallah. Bahkan ada di antara mereka yang tidak hanya cukup bersabar sahaja, namun justru menghadang semua bencana itu dan berteriak lantang di hadapan musibah-musibah itu sambil menyatakan tentangannya. Kan? Orang yang hilang sabar ni dia kata, apa lagi yang kau nak datangkan pada aku? Dulu sebelum sibuk, saya duk tengok jugalah cerita Hindustan kan, sahabat-sahabat. Dulu. Sekarang kalau tengok 2 jam tak payahlah tengok. Tapi mereka kan suka mendongak langit, cakap kan, apa lagi yang kau nak datangkan kepada aku? Kita sengih je, apalah mereka ni punya agama aja macam ni. Kan? Kita bukan nak menghina sahabat, tapi innad din indallahil Islam. Agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam. Agama Islam yang tak pernah mengajar kita untuk putus asa. Agama Islam yang penuh dengan kesejahteraan.
akan pasti datang sejahtera dan bahagia bagi orang yang sentiasa bersabar. Jangan pernah mencabar-cabar Allah. Kita hanya hamba, sahabat. Berani cabar bos. Okey, lawan. Besok kompom kena buang kerja. Berani mencabar Allah. Kalau nanti selepas matinya kita jumpa siapa, sahabat-sahabat? Sebelum kita jumpa arwah mak kita segala, itu pun kalau jumpa. Kalau Allah tak izinkan, tak berjumpa juga. Tapi sebelum kita jumpa semua itu, kita akan berjumpa dengan Allah. Semuanya akan ditanya oleh Allah. Pasal apa hang hilang sabar? Aku bahagi dulu kat hang. Dia nak suruh hang sabar sungguh-sungguh supaya engkau mendapat nikmatnya bahagia. Tapi sebab hang tak sabar, tak dapatlah segala. Okey, jadi kita belajar sesuatu sesungguhnya sabar itu indah. Nak sebut ni macam payah. Sabar tu indah, Ustazah. Macam tak indah aja, geram je saya ni. Ubah, senyum. Sabar itu indah. Apa indahnya? Pasti Allah akan ganjari dengan sesuatu keindahan. Ingat, janji Allah tak pernah dimungkiri. Kita je yang biasa janji palsu. Okey, semoga Allah ampunkan dosa-dosa kita. Allah kuatkan kita dalam sabar. Sebab itulah sabar ni diulang sebut banyak, super banyak dalam Quran. Allah nak bagi kita baca je Quran, jumpa perkataan sabar. Baca je Quran, jumpa perkataan Allah bersama orang-orang sabar. Baca je Quran, Allah akan beritakan gembira kepada orang-orang yang sabar. Semoga itulah kita. Wallahu a'lam. Ampun maaf zahir batin. Jumpa esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.